Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pelajar tahun 5 Dinamit SK Kegurusan Lekir. Okey, kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu 4 Ogos 2021 dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT bersama cikgu. Okey, kita masih lagi berada di unit 4 Teknologi Pertanian. Okey, sebelum kita mulakan, kita cuba imbas kembali apa yang kita sudah belajar pada minggu lepas. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tentang maksud pertanian bandar, iaitu merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Dan contoh kediaman yang mempunyai ruang yang terhad ialah rumah pangsa, kondominium, rumah teres dan kawasan rumah lot. Dan kita juga dah membincangkan dua kaedah penanaman, iaitu secara konvensional dan juga menggunakan teknologi moden. Jadi itulah secara ringkas apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Jadi untuk minggu ini kita akan rujuk buku teks RBT muka surat 68, di mana kita akan melihat kebaikan pertanian bandar. Okey. Pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Okay. Yang pertama, kebaikan yang pertama adalah menghasilkan sumber makanan sendiri. Okay. Maksudnya, contoh dia, kita tidak perlu kerap ke pasar untuk membeli sayur, dan secara tak langsung dapat menjimatkan perbelanjaan isi rumah. Dan apa yang lebih penting, kita ni dapat menikmati hasil tanaman sendiri yang memastikan kualiti tanaman sentiasa terjamin. Nah, itulah secara ringkas maksudnya tanaman yang kita tanam ni kita lebih tahu kita guna baja apa, racun serangga apa kita guna. Jadi kita dapat memastikan kualiti sayur ni ataupun tanaman kita ni kualitinya sentiasa terbaik dan terjamin dah. Dan pada masa yang sama dapat menjimatkan pembelajaran isi rumah, sebab kita tak perlu selalu ke pasar untuk membeli sayur, sebab kita sendiri dah menghasilkan sumber makanan sendiri. Okay. Kebaikan yang kedua adalah memelihara alam sekitar, di mana kita tidak perlu lagi menggunakan polybag, tak perlu lagi nak beli polybag. Kita hanya menggunakan bahan kita semula sebagai bekas tanaman, contohnya seperti botol minuman air mineral ni ke, ataupun bekas sabun ke, kita boleh jadikan semua tu sebagai bekas tanaman. Kita recycle balik, kita balik. Jadi ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Okay. Pada masa yang sama tak perlu nak bazirkan duit yang nak membeli polybag tu. Okay. Yang ketiga, sebagai baja kompos. Baja kompos. Okey, baja kompos ni sebenarnya adalah hasil beruputan sisa makanan, sisa tanaman dan juga najis ternakan. Dan kita boleh menggunakan sisa makanan, barangan dapur sebagai baja kompos. Dia kalau di kampung biasa ni lah, mereka menggunakan macam najis ternakan macam tahi ayam, tahi lembu apa semua tu untuk menyuburkan tanaman dan jadikan sebagai baja. Itulah kelebihannya tu. Dan sisa makanan pun kompos sekali, macam kulit telur ke apa, dihancur-hancurkan campur dengan sisa makanan dan ditaburkan dekat tanaman tu lah. Maksudnya dijadikan sebagai baja yang dipanggil baja kompos. Okay. Kebaikan yang keempat, menjana pendapatan sampingan. Selain digunakan untuk kegunaan sendiri, tanaman juga boleh dijual dan menghasilkan pendapatan sampingan. Dan ini dapat menambahkan pendapatan, dan hasil jualan yang dijual itu boleh disimpan untuk masa depan. Okay, inilah kebaikan yang keempat ni. Kita tanam untuk diri sendiri, kalau ada lebih kita boleh jual. Dan hasilnya kita dah dapat hasil sampingan, duit poket lebih lah. Jadi hasil tu kita boleh simpan untuk digunakan untuk masa hadapan. Jadi ini adalah salah satu langkah yang bijak lah
Kita berjasa pada tanah dan kita dapat hasil dia. Okey. Yang kelima ini dalam buku teks ada, cikgu tambahlah sekadar info kepada pelajar. Okey, membuka peluang pekerjaan. Ini cikgu rujuk pada situasi kita sekarang lah, yang COVID-19 ni, jadi banyak orang kehilangan kerja. Jadi kalau kita mengusahakan pertanian bandar ni, utama mereka yang berada di kawasan bandar, yang tinggal di rumah flat apa semua. Jadi bagi mereka yang mengusahakan pertanian bandar ni, menghasilkan tanaman, mereka boleh membuka peluang pekerjaan kepada golongan yang mempunyai pendapatan yang rendah. Jadi mereka boleh mencuburi dalam bidang pertanian bandar, dan pada masa yang sama membuka peluang pekerjaan yang baru kepada mereka, dan pada masa yang sama juga boleh memberi peluang pekerjaan kepada golongan muda atau mereka yang memerlukan. Contohnya macam kita ada sayur tanaman, kita upah runner ke, jadi runner tu maksudnya dah mewujudkan peluang pekerjaan baru untuk orang lain. Ataupun kita ada tanaman tapi kita tak tahu nak gunakan IT komputer ke media sosial juga, mungkin kita beli upah orang lain, supaya mereka ni mempromosikan kita punya hasil tanaman ni dekat media sosial. Jadi itu pun contoh membuka peluang pekerjaan. Dan yang keenam, yang terakhir, ini sebagai terapi minda. Berkebun ni sebenarnya dapat membantu seseorang mengurangkan tekanan, terutama mereka yang berada di bandar-bandar besar, balik kerja sampai malam, jadi stres. Jadi berkebun ni kadang-kadang boleh membuat mereka ni hilang, boleh mengurangkan tekanan. Dan warna hijau, secara saintifiknya warna hijau ni dapat memberi ketenangan kepada minda kita. Apatah lagi tanaman ataupun tumbuhan ini merupakan sebagai pemekat utama kepada sumber oksigen. Menyunjukkan rumah tersebut dan memujukkan suasana yang tenang. Itulah kelebihan tumbuhan. Ini sebagai info tambahan kepada pelajar. Okey, jadi rumusan yang kita boleh buat berdasarkan slide yang di atas. Okey, kita dapat senaraikan ada 6. Okey, 4 dalam buku teks, 2 lagi cikgu tambah. Okey, kebaikan pertanian bandar kepada kita. Yang pertama, kita ulang balik, menghasilkan sumber makanan sendiri, dapat memelihara alam sekitar, menjadikan sisa buangan dapur sebagai bahan kompos, menjana pendapatan sampingan, membuka peluang pekerjaan, dan sebagai terapi minda. Jadi itulah 6 kebaikan yang cikgu boleh kongsikan kepada pelajar, 6 kebaikan pertanian bandar kepada kita. Jadi untuk tugasan minggu ini, murid hanya perlu menyalin nota berdasarkan slide di atas. Yang ada 6 kebaikan tu. Jadi tugasan ditulis di dalam buku tulis, dan selesai tugasan tak perlu nak screenshot, sebab pada minggu ini cikgu akan kutip buku tulis pelajar pada minggu ini. Minggu lepas cikgu dah maklumkan bahawa minggu ini cikgu akan kutip. Jadi murid boleh mula menghantar buku tulis ke Pondok Pengawal Keselamatan Sekolah bermula hari Jumaat sampailah hari Ahad, sebab pada pagi Isnin cikgu akan ke sekolah dan cikgu akan ambil buku tulis itu di Pondok Pengawal. Jadi segala mana tugasan-tugasan yang tak siap tu boleh siapkan dan boleh hantar untuk disemak. Sebab buku ni rasa last kali cikgu semak bulan 4 kot, sebelum kita cuti panjang. Jadi cikgu minta kerjasama, boleh siapkan tugasan, hantar ke Pondok Pengawal bermula hari Jumaat sampailah hari Ahad, dan insya-Allah hari Isnin cikgu pergi sekolah dan cikgu akan ambil buku tulis pelajar untuk disemak. Jadi untuk hari ini pelajar hanya perlu isi kehadiran di pautan link yang telah diberikan. Okey, jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Jadi kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasihlah kepada semua pelajar sepanjang PDPR ni yang masih sudi menonton dan mendengar. Dan jangan lupa minggu ini
jangan lupa hantar buku tulis untuk disemak dan untuk dinilai. Jadi terima kasih lagi sekali. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.